بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Penyelewengan yang berlaku itu bermula dengan terselewengnya akidah ketuhanan. Apabila manusia mula melantik Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan tersebut disusuli selepas itu dengan keruntuhan akhlak, politik, ekonomi, dan sosial. Bila manusia melakukan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, syirik adalah dosa paling besar. Selepas syirik akan berlaku kejahatan-kejahatan yang lain. Apabila manusia menggunakan akalnya, mengadakan peraturan-peraturan dan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah, di luar daripada kemampuan dia, dengan sebab kelemahan-kelemahan pada diri manusia itu, menyebabkan berlakunya rosak akhlak, rosak politik, rosak ekonomi, rosak segala-galanya dalam masyarakat. Kerana melanggar peraturan Tuhan yang menjadikan alam ini. Bila dipindah peraturan itu, maka rosaklah alam ini. Bukan saja rosak ibadatnya, termasuklah rosaknya perangainya, akhlaknya. Rosaklah politik pemerintahan pentadbirannya. Rosaklah ekonomi dan macam-macam lagi. Menyebabkan perkara yang menyusahkan kehidupan manusia. Puncanya daripada manusia sendiri. Bila lari daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncanya berlaku apabila adanya dalam kalangan manusia golongan yang mencipta hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini demikian kerana perkara tersebut berada di luar batas kemampuan mereka. Contohnya, dia beli motosikal. Tukang buat motosikal tu kata kena ubur minyak petrol. Kita tak boleh belanja, ubur air je. Pakai ubur air, bukan saja jalan kosong. Ataupun kita tukar petrol pada DC pada petrol, kosong. Tak ikut arahan orang yang buat dia. Begitulah alam yang dibuat oleh Allah ini. Bila kita pindah peraturan Allah yang halal jadi haram, haram jadi halal, betul jadi salah, salah jadi betul, menyebabkan rosak kehidupan manusia. Bukan sahaja nano dalam perkara ibadat, sembah macam-macam, termasuklah dalam kehidupan kita, kenaikan harga barang. Harga barang jadi mahal, orang menipu, meniaga, barang tak ada nilai,
Macam-macam. Ini puncanya lari daripada Tuhan Allah. Keadaan ini akhirnya menyebabkan kemusnahan diri mereka sendiri. Setelah mereka terkeluar daripada sempadan fitrah penciptanya. Perkara ini dihuraikan sebagaimana firman Allah Ta'ala, بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Surah Ar-Rum ayat 29 hingga 32. Orang-orang yang zalim itu tidak berfikir, bahkan menuruti hawa nafsu mereka. Melakukan syirik dengan tanpa pengetahuan. Maka tiada sesiapa yang dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah. Dan tiada pula bagi mereka sesiapa yang dapat menolong, melepaskan mereka daripada azab. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu dan para pengikutmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lurus ke arah agama Allah, iaitu Islam. Tetaplah di atas fitrah Allah yang mencipta manusia. Menurut fitrah itu, tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, yakni Islam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hendaklah kalian, wahai Muhammad SAW dan pengikutmu, sentiasa rujuk kembali bertaubat kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal bakti, serta bertakwalah kalian kepadanya, dan dirikanlah sembahyang dengan betul dan sempurna, dan janganlah kalian termasuk daripada kalangan orang-orang musyrik, iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka, dan mereka pula menjadi berpuak-puak. Tiap-tiap puak merasa bangga dengan apa yang ada padanya, fahaman dan amalan yang terpesong itu. Maknanya, bila manusia lari daripada petunjuk Allah, bermakna ikut kemahuan mereka. Kemahuan hawa nafsu. Tidak ada petunjuk, tak ada panduan. Maka mulalah mereka buat perkara yang menyesatkan, merosakkan diri mereka sendiri. Tidak ada yang membetulkan lagi. Kalau lari daripada petunjuk Allah Ta'ala, tak ada yang boleh menolong dia lagi. Rosaklah dia. Oleh kerana itu, wahai mereka yang beriman, tegakkanlah diri kamu di atas ajaran Allah. Ajaran mengikut fitrah semula jadi manusia. Jangan ikut ajaran yang lain. Balik pada Allah, bertakwa. Dirikan sembahyang. Sembahyang ialah mengingatkan kita. Tiap-tiap sembahyang, lepas sembahyang, ikut perintah Allah Ta'ala. Sembahyang ni berhubung dengan Allah. Lepas tu buat kerja ikut perintah Allah. Sembahyang mengingatkan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup dan mati, semuanya kerana Allah, tak ada sekutu baginya. Sembahyang menolong kehidupan kita. 5 kali hari semalam. Buat kerja, sembahyang balik ingat Tuhan. Buat kerja balik ingat Tuhan. Seterusnya. Itu mereka yang mendirikan sembahyang. Balik pada Allah. Jangan ikut mereka yang telah sesat. Mencipta macam-macam ajaran. Sama ada yang dinamakan agama-agama. Agama Kristian.
agama Yahudi meminda kitab Allah Ta'ala. Dah ada kitab Taurat, kitab Injil, pindah kitab Allah Ta'ala. Itu satu puak. Satu puak lagi, buat agama sendiri, agama lain. Hindu, Buddha, Sikh, macam-macam agama. Satu lagi buat ideologi, teori, komunisme, sosialisme, liberal kapitalisme, praktisme, ism, teori dalam masalah ekonomi, politik, pemerintahan negara dan lain-lain, tak ikut petunjuk Allah Ta'ala. Dan masing-masing mengaku diri mereka betul. Semua buat kata dia betul. Orang lain salah. Jadi begitu. Menyebabkan kita jadi keliru. Dah betul belaka. Supaya belaka. Tak. Yang betul satu saja. Al-haqqu min rabbik pada takunanna minal mumtarin. Yang benar daripada Tuhanmu. Jangan masuk ke kalangan orang yang ragu dan syak. Balik pada Tuhan, pada Allah. Quran dan kebijaksanaan Nabi SAW. Memecah belahkan agama mereka, maknanya meninggalkan agama Tauhid, agama Islam. Mengganti dan mengubahnya, serta beriman kepada sebahagiannya dan engkar akan sebahagian yang lain. Sebahagian tu tolak habis Islam. Sebahagian lagi, sebahagian Islam pakai buat ibadat, semayang, puasa, haji, umrah, pakai Islam. Buat lain tak pakai Islam. Tak pakai Islam. Padahal Allah Ta'ala tunjuk dalam semua perkara. Bukan ibadat saja, seluruh kehidupan kita, nikah, kahwin, makan, minum, pakaian, semua. Ni ikut separuh tak separuh. Jadi punahlah. Firman Allah SWT, Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah wa lawla kalimatul fasla qudiya bainahum wa inna az-zalimina lahum adabun alim. Surah Asy-Syura ayat 21. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka? Sebarang undang-undang yang tidak diizin oleh Allah, dan jika tidak kerana ada ketetapan yang menjadikan pemutus daripada Allah untuk menangguhkan hukum hingga suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab dan serta-merta ke atas mereka yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memberi azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mengadakan peraturan sendiri dalam perkara tidak diizin oleh Allah, diserahkan kepada yang lain daripada Allah, sama ada nafsu dia sendiri ataupun pemimpin-pemimpin dia yang dia lantik, yang dia pilih dalam masa pilihan raya. Pemimpin adalah buat undang-undang, buat peraturan. Di parlimen, Dewan Negeri, buat peraturan, buat undang-undang. Ada undang-undang tu, undang-undang yang tidak diizin oleh Allah. Ini termasuk dah. Bukan sahaja syirik itu menyembah patung, menyembah berhala. Menyatakan kita dengar syirik ini sembah patung, sembah berhala, itu saja. Mengadakan undang-undang ciptaan sendiri. Ini termasuk syirik juga. Melantik pemimpin-pemimpin, raja atau siapanya, buat undang-undang. Lain pada undang-undang Allah Ta'ala. Yang dipatuhi, yang ditaati, yang dianggap molek, dia anggap baik. Kalau tidak kerana Allah membuat keputusan, manusia akan dibicarakan. Dimusnahkan selalu, itu membalik selalu. Tapi Allah tangguhkan dalam kehidupan dunia. Bagi masa. Kalau kaum Nabi Nuh sampai 950 tahun. Masing-masing ada tempoh dia. Kadang-kadang dia hukum di atas dunia, kadang-kadang tak pada atas dunia, hukum akhirat. Ini keputusan Allah. Kalau tidak kerana itu, orang buat jahat kena selalu. Tapi tidak, dia beri tempoh untuk berfikir kerana ada akal dan bertaubat balik kepada sempadan Allah. Dalam pada itu ada dalam kalangan manusia yang melantik sesama makhluk menjadi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Sehingga mereka beribadat
atau mematuhi undang-undangnya, malah meninggalkan ibadat kepada Allah dan hukum-hukumnya yang diwajibkan kepada mereka. Tuhan-Tuhan yang diadakan itu pula terdiri daripada kalangan manusia sendiri. Para Nabi dah anggap Tuhan. Nabi dah ajar begitu. Ada kalangan agama musyrik anggap Ibrahim itu Tuhan. Nabi Ibrahim tak ajar begitu. Ada anggap Nabi Isa tak anak Tuhan. Nabi Isa tak ajar begitu. Melantik Nabi-Nabi jadi Tuhan. Melantik pemimpin-pemimpin jadi Tuhan. Melantik ulama-ulama jadi Tuhan. Ini tidak boleh. Melantik malaikat jadi Tuhan. Jin. Syaitan. Sehingga patung-patung berhala yang dipahat daripada batu, kayu dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang melantik Tuhan secara berkumpulan. Ramah kumpulan. Wok yang jadi Tuhan. Ahli-ahli mesyuarat. Ahli-ahli majlis mesyuarat. Jadi Tuhan. Buat peraturan. Malah ada yang menafikan kewujudan Tuhan. Lalu bertuhankan nafsu diri sendiri. Ada pokok yang ateisme. Tak percaya kepada Tuhan. Diri dia sendiri Tuhan. Ini melanggar fitrah. Melanggar tabi'i. Tapi bila nak kapal terbang, dia yang kapal terbang mampu, masa itu cari Tuhan. Itu jadilah tabi'i. Akan jadi begitu. Begitulah melampaunya kesesatan yang berlaku setelah mereka menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang seterusnya dinyatakan secara ringkas perjuangan para rasul ulul azmi yang paling besar perjuangannya supaya kisah mereka dijadikan teladan. Lepas ni kita akan baca kisah perjuangan Nabi-Nabi ulul azmi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan Al-Anbar. Al-Anbar ini di Iraq. Panglima Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu merancang untuk mara ke utara bagi membantu Panglima Iyad bin Ghunm yang ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya menyerang Parsi dari arah utara. Akan tetapi beliau terlambat kerana mendapat tentangan yang hebat daripada musuh dan persekitaran yang melambatkan kemarahannya. Dibaca dulu, Abu Bakar lantik dua panglima. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menyerang dari selatan. Dari daerah Teluk. Adapun Iyad bin Ghunm dari utara, ikut padang pasir. Bakar kata, barang siapa yang sapa dulu ke Hira, aku lantik jadi ketua tertinggi. Tanding ni, tanding. Bakar kata. Siapa sapa dulu ke Hira, aku lantik dia jadi panglima tertinggi. Jadi Khalid Walid sapa dulu. Dia tak sapa lagi. Kan perjalanan dia susah. Khalid radhiyallahu anhu menugaskan Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi bagi mengambil alih tugasnya untuk mempadai daerah Al-Hira yang telah dibebaskan. Apabila Khalid tiba di Al-Anbar, daerah yang masih berlakunya pertempuran, didapati musuh terus bertahan di dalam kota dan kubu pertahanan yang sukar ditawan. Khalid tinggal Hira, ditugaskan Al-Qa'qa' radhiyallahu anhu jadi gubernur pemerintah di situ. Kerana dia nak pergi tolong Iyad bin Ghunm yang sedang masih berperang. Didapati pertempuran masih berlaku. Dan musuh bertahan dalam kota. Macam mana nak buat? Kota nak masuk tak boleh. Panah tak jadi apa. Hentar dengan menjanik. Menjanik ni ialah bidah guna batu besar. Tak jadi apa. Maka diarahkan agar serangan panah yang bertubi-tubi dilakukan ke arah mata-mata musuh yang mengintip dan bertahan di atas kota. Setelah itu satu strategi yang tidak dipikirkan oleh orang lain dilaksanakan
iaitu menguasai kubu-kubu parit yang terdekat dengan kota. Khalid ini seorang ahli strategi, orang yang pintar. Dia suruh pasukan pemanah panah ke arah mata musuh yang sedang mengintai. Panah. Bila panah, dia memanglah puak ni pandai panah. Panah dia tepat. Menyebabkan tak ita lagi. Dalam masa ita tu, Khalid mengarahkan supaya menawan kubu-kubu yang dekat dengan kota. Seterusnya Khalid mengarahkan supaya unta-unta yang sakit dan lemah disembelih serta ditimbunkan setinggi-tingginya bagi dijadikan tangga untuk mendaki kota musuh. Cara ini membolehkan tentera Islam masuk dan berjaya menawan kota musuh. Dia suruh pilih unta-unta aku, unta-unta dah agak sembelih. Sembelih timbun, buat tangga. Orang lain tak fikir ini. Orang tak fikir. Buat tangga, nak buat tangga payah. Dia suruh pilih unta-unta yang sakit, yang ada agak ke. Sembelih, lepas tu tindang. Timbun-timbun, jadikan tangga untuk panjat. Setelah berlaku pertempuran sengit di dalam kota, akhirnya pertahanan musuh semakin lemah. Keadaan itu menyebabkan panglima tentera Parsi bernama Sirat menyerah kalah dengan menerima syarat bersedia untuk berundur tanpa membawa apa-apa barang dengan kawalan oleh tentera Islam. Boleh masuk dalam kota, akhirnya suka diri. Dia buat perdamaian. Syarat-syaratnya adalah perdamaian tu. Antaranya mereka berundur dengan dikawal dan barang rampasan dapat dari tentera Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu telah mengambil langkah berdamai dengan kawasan di sekitar Al-Anbar bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan kepada daerah dan penduduknya. Pada masa yang sama, beliau merancang untuk meluaskan dari penguasaan Islam ke dalam wilayah Parsi yang besar dan melumpuhkan kuasanya sebelum dijatuhkan. Sebelum negeri Parsi diterang, Iraq ditawan dulu. Tawan Iraq. Iraq ni ialah sempadan dengan Parsi. Lumpuhkan dulu pertahanan Parsi. Perang Ain At-Tamar. Setelah melantik Az-Zabarqan bin Badar sebagai pemerintah di Al-Anbar, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu meneruskan kemarahan tentera Islam ke arah Ainut Tamar sebagai sasaran, iaitu sebuah kota yang menghala padang pasir yang luas. Ini kawasan Iraq mereka ni, masuk Parsi. Panglima Parsi yang menjadi pemerintah Ain At-Tamar bernama Mihran bin Bahram Jubin. Manakala bala tenteranya pula terdiri daripada bangsa Parsi dan mereka dalam kalangan kabilah Arab. Pemimpinnya bernama Al-Aqrah bin Abi Aqrah. Ini orang Arab duduk bawah Parsi. Jadi tentera Parsi. Dia tentera Parsi. Dengan megah, Al-Aqrah meminta pemerintah Parsi menyerahkan kepadanya sahaja bagi menentang tentera Islam. Katanya, Innal Arab a'lamu bil qitalil Arab. Pada'na wa khalidan. Sesungguhnya orang Arab pihak Aqrah lebih mengetahui cara untuk berang dengan bangsanya sendiri. Khalid biarkan kami berdepan dengan Khalid dan pasukan tenteranya. Dia kata Arab yang lawan Arab lah, suruh ke Arab lawan. Sedap dia cakap so. Biar Arab sama Arab. Orang Parsi tak payah. Mihran menjawab, Ini ihtajtum ilaina a'annakum. Jika kalian memerlukan bantuan kami, maka kami bersedia untuk membantu kalian. Pergi sekarang. Dah mau sanggup ke sekarang. Kalau perlu bantuan, beritahu, kata dia. Para anggota tentera Parsi tidak senang dengan tindakan ketua mereka, namun Mihran berkata, "Fattaqaituhu bihim, fa in kanat lakum ala Khalid fahiya lakum. Wa in kanat al-ukhra lam tablughu minhum hatta yahinu fa nuqatiluhum wa nahnu aqwiya." Biarkan mereka orang Arab, Al-Aqrah dan pasukannya, apabila mereka dapat mengalahkan Khalid, maka kemenangannya juga adalah kemenangan kita. Sebaliknya jika mereka kalah, mereka akan berada dalam keadaan yang lemah dan kita akan menyerang Khalid
dan pasukannya, sedangkan kita masih lagi kuat. Biar Pokok Arab lawan dulu. Kalau menang, menang kita. Kalau kalah, kita tolong. Serang lagi. Apabila tentera Islam berdepan dengan tentera kabilah Arab itu, Khalid radhiyallahu anhu turun dari kudanya. Ini berani Khalid ni. Panglima yang berani. Bila berdepan dengan tentera Arab, Khalid turun daripada kuda dia. Dan meminta bala tentera Islam mengawalnya. Suruh tentera kawal dia. Suruh kawal dia. Ada nak buat sesuatu. Misi Khalid adalah untuk mendekati Al-Aqah yang sedang memeriksa barisan tenteranya. Nak efek dekat. Aqah, penglima tentera Arab ni. Nak efek dekat. Secara tiba-tiba Khalid bertindak menangkap dan menawan Aqah. Tahu, dia tawan penglima tu. Ini hebat. Dia suruh anak buah dia, kawal dia, dia terus pergi tangkap. Tangkap penglima Arab tu, tentera Islam berjaya mengawalnya, sekaligus menyebabkan musuh menyerah kalah. Tanpa berlaku pertempuran. Bila penglima kena igak, habis sudah kalah berlaku. Khalid radhiyallahu anhu terus memimpin tentera ke arah kota Ainut Tamar, benteng pertahanan musuh yang dibina untuk menjadi pertahanan bandarnya. Berita kekalahan tentera kabilah Arab dan ketua tenteranya yang ditawan sampai kepada pengetahuan penglima tentera Parsi Mihran. Dia terus melarikan diri, meninggalkan kota tersebut. Dengar penglima Arab kena tahu, Parsi lari. Adapun kabilah Arab yang kalah sempat melarikan diri dan mereka terus masuk ke dalam kota demi menentang tentera Islam. Berkumpul dalam kota. Khalid radhiyallahu anhu mengarahkan bala tentera Islam mengepung kota tersebut dengan cengkaman serangan dan kepungan yang ketat. Akhirnya musuh meminta diadakan perdamaian dengan kesediaan mereka untuk menerima keputusan daripada penglima Khalid radhiyallahu anhu. Keputusan yang diambil adalah dengan memancung leher ketua mereka Aqah. Keputusannya serah diri, penglima dia pacung. Hukum pacung. Dan tawanan bersamanya yang terdiri daripada kalangan anggota tentera paling penting, para Aqah, dipancung. Baki tentera yang lain menjadi tawanan perang mengikut hukum Islam. Harta milik mereka menjadi ghanimah yang dibahagikan mengikut hukum syarak. Pembukaan Daumah Al-Jandal. Daerah ini juga berada di bawah naungan Parsi. Manakala penduduknya pula terdiri daripada kabilah Arab. Mereka mendiami beberapa kampung yang terletak di dalam kawasan Daumah Al-Jandal ini. Adapun pemimpin besar kawasan itu ialah Muqaidar bin Abdul Malik dan Al-Judi bin Rabi'ah. Daerah ini mempunyai kedudukan strategik kerana kedudukannya menjadi penghubung di antara Iraq dengan Syam, yang menjadi pusat kuasa besar Rom yang berada di barat. Ini sepadan dengan Rom. Kawasan Daumah Al-Jandal juga menghubungkan Iraq dengan semenanjung tanah Arab yang telah berada di bawah pemerintahan Islam. Maka penawanan daerah ini sangat penting bagi menguasai rantau seluruhnya. Khalifah Abbas radhiyallahu mengarahkan Iyad bin Ghulam untuk mengepalai tentera bagi menawan wilayah ini. Serentak dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu pula menyerang dari arah selatan Iraq. Malangnya tentera ini menghadapi tentangan yang sangat hebat dan sengit walaupun tentera Islam sudah mengepung kotanya. Pada masa yang sama, tentera Islam menghadapi kepungan daripada bala tentera kabilah Arab yang berada di sekitarnya. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima ketibaan rombongan yang ditaui oleh Al-Walid bin Al-Aqah yang dihantar oleh Khalid bagi membawa harta faid dan ghanimah. Khalifah terus mengarah supaya rombongan itu membawanya ke penglima Iyad yang berada di Daumah Al-Jandal untuk menjadi bekalan bagi meneruskan operasi Iyad menerima bantuan itu. Dan mengatakan bahawa sebenarnya beliau memerlukan seorang individu yang dapat memberikan pendapat dan merancang operasi. Hal tersebut adalah lebih penting daripada bantuan keuangan
dan juga tentera bantuan. Al-Walid menasihatkan Iyad supaya menghantar perutusan kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Lalu Khalid radhiyallahu anhu melantik Uwaimir bin Al-Kahil Al-Aslami bagi memerintah daerah Ainut Tamar yang telah berjaya dibebaskan. Seterusnya Khalid mengepalai bala tentera Islam menuju Daumah Al-Jandal bagi membantu Iyad dan bala tenteranya. Ketibaan tentera bantuan dan Khalid bin Al-Walid yang digeruni sampai kepada pengetahuan pemimpin-pemimpin musuh. Mereka telah bertelagah antara satu sama lain. Ketika itu, muncul Ukaidar, seorang individu yang pernah ditawan oleh Khalid radhiyallahu anhu dalam satu perang pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian dia dibawa ke hadapan baginda, lalu dibebaskan dengan perjanjian tidak akan bermusuh lagi dengan Islam. Ukaidar menegaskan, Ana a'lamun nasi bi Khalid, la ahad aymanu ta'iran minhu fi harbin wala ahadun minhu. Aku adalah orang yang paling mengenali siapakah Khalid bin Walid. Tiada siapa yang boleh melepaskan diri setelah menentangnya, dan tiada siapa pun yang lebih tangkas daripadanya dalam medan pertempuran. Wala yara wajah Khalidin qauman abada. Qallu am kathuru illa hazamu anhu fa'ati'uni wa salihul qaum. Dan kaum ini tidak akan melihat wajah Khalid buat selama-lamanya, baik kaum itu sedikit maupun banyak, melainkan semua orang yang mengusir Khalid akan mengalami kekalahan. Dengarlah nasihatku dan marilah kita berdamai dengannya, dengan Khalid dan pasukannya. Di mana orang yang pernah ditawan oleh Khalid ini menasihat supaya tentera menjauh diri pada Khalid. Tak ada guna lawan Khalid ini, mesti kalah. Sama ada kita ramai, kita sikit pun kalah. Apabila ucapannya ditolak, Ukaidar meninggalkan majlis dan berundur. Khalid radhiyallahu anhu meletakkan kedudukan tenteranya bagi mengepung musuh yang sedang mengepung tentera Iyad. Strategi itu menyebabkan tentera musuh terbahagi pada dua pasukan. Satu pasukan musuh yang dituju oleh Al-Judi bin Rabi'ah berdepan dengan Khalid bin Ali radhiyallahu anhu bersama tenteranya. Yang kedua, manakala pasukan musuh yang dikepalai oleh Ibnu Hadrajan dan Ibnu Al-Ayyam menentang Iyad bin Ghanam dan tenteranya. Khalid radhiyallahu anhu mengalahkan musuhnya dengan lebih mudah. Adapun Iyad agak suka untuk mengalahkan musuh kerana mereka bertahan di dalam sebuah kota yang teguh. Tentera Khalid radhiyallahu anhu terus mengejar musuh yang melarikan diri masuk ke dalam kota dan menutup pintu kota. Sekaligus mereka ditinggalkan dan tidak sempat masuk bertempur. Namun akhirnya pintu kota dapat dipecahkan oleh tentera pimpinan Khalid radhiyallahu anhu dan pertempuran berlaku dalam kota. Pada akhirnya semua musuh dapat dikalahkan, maka Daumah Al-Jandal berjaya ditawan. Jadi satu demi satu daerah ditawan oleh tentera Islam. Perang Al-Husayn, wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. ففضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Maksudnya, tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk tidak turun berperang dari kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang yang berjihad, yang berjuang perjalanan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk, yang tidak
turut berperang kerana uzur dengan satu darjah kelebihan, dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk, tidak turut berperang, dan tidak ada suatu keuzuran dengan pahala yang amat besar, iaitu beberapa derajat kelebihan daripadanya, dan keampunan, serta rahmat belah kasihan. Dan ingatlah adalah Allah amat pengampun lagi amat mengasihi. Ayat ini menyatakan kelebihan mereka yang berjuang pada jalan Allah, sama ada berperang ataupun apa sahaja bentuk perjuangan untuk memenangkan agama Allah. Dia beri kelebihan lebih daripada mereka yang duduk saja, yang tidak berjuang, dengan darjat yang tinggi. Laysa bil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang duduk di kalangan yang beriman, kecuali yang uzur, dengan orang yang berjuang pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada orang yang berjihad dengan harta dan diri mereka lebih daripada orang yang duduk saja dengan derajat. Kullan wa'adallahu husna. Tiap-tiap pihak diberi pahala oleh Allah. Yang berjihad ada pahala, yang tak berjihad pun ada pahala. Tetapi ada peranan masing-masing. Yang berjihad lebih besar pahalanya. Diriwayatkan, bila turun ayat Laysa-bil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang yang duduk tak berjuang di kalangan beriman dengan orang yang berjihad. Datang Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta, yang uzur, dia ni buta daripada asal, termasuk kalangan yang awal masuk Islam. Bahkan turun ayat Abbas Abdullah anja'ul ahmad, Nabi tunjuk muka masam kena mari orang buta dengan sebab dia lah. Kerana dia tegur Nabi sedang bercakap dengan pembesar-pembesar Mekah, dia tak nampak. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan saya. Alimni ya Rasulullah ma'almakallah. Ajar saya apa yang Allah ajar padamu. Dia tak nampak Rasulullah dengan bercakap. Rasulullah tunjuk muka masam. Tu ayat abasa wa tawalla an jahul a'ma. Masa mukanya kena mari orang buta. Tuhan tegur Nabi. Kerana duduk layan pembesar-pembesar Abu Jahal dan lain-lain yang tidak beriman. Ini hebat Allah mengatakan ni. Dan dia menjadi muadzin Nabi. Dia tukang bang sampai Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal tukang bang, Abdullah bin Maktum juga tukang bang. Di bulan Ramadan biasanya bang 2 kali. Bang sebelum masuk waktu subuh dan bang bila masuk waktu subuh. Masa mana nak makan sahur? Ada hadis makan sahur dengan Abdullah bin Maktum bang. Abdullah bin Maktum bang tak dia makan sahur lah, kerana dia orang buta. Dia tak bang mereka masuk waktu subuh. Masa bila bang boleh menyaur lagi. Ini bang yang pertama. Ada 2 bang zaman Nabi. Itu berlaku. Bila turun ayat, orang duduk tak ada kelebihan. Lebih orang yang berjihad pada jalan Allah. Lalu Nabi mengatakan, saya ya Rasulullah, macam mana saya itu nak dapat kelebihan? Rugilah saya nak pergi perang, tak boleh khusus. Satu riwayat mengatakan, boleh tak bawa saya pergi perang, letak tengah, biar saya mati. Tak payah saya mati tengah tu. Boleh tak? Tuhan turunkan ayat, ghaira ulil darari, lain daripada orang yang dalam keadaan keuzuran. Turun ayat ini. Mengikut riwayat yang lain, masa itu Ubay bin Ka'ab
yang tukang tulis wahyu. Ubay bin Ka'ab tukang tulis wahyu. Mengikut riwayatnya. Zaid bin Sabit, bukan Ubay, Zaid bin Sabit tukang tulis wahyu. Dia duduk dekat Nabi, bertindih lutut peha dengan Nabi. Bila Allah kata, bagaimana saya uzur? Tiba-tiba Zaid bin Sabit rasa berat, macam nak patah peha dia. Menanyakan wahyu itu. Di mana sahabat-sahabat dapat melihat yang mana wahyu yang bukan wahyu. Bila turun wahyu ini berat. Sehingga Nabi berpeluh. Bila turun wahyu. Kalau Nabi duduk atas belakang unta, rakak tu dalam unta. Ini hebatnya wahyu ini. Bila turun wahyu, akan jadi begitu. Unta yang bawa barang berat tu, bunyi tulang dia. Terlalu berat wahyu ni. Jadi Zaid bin Sabit kata, berasa berat macam nak patah peha dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ghairi ulil darari. Kecuali mereka dalam keadaan darurat, dalam keadaan uzur. Mereka yang uzur dimaafkan oleh Allah. Allah Ta'ala maafkan mereka. Allah Ta'ala izin kerana uzur dengan sebab dia buta, dengan sebab dia sakit, dengan sebab seumpamanya dia uzur. Dan Nabi pernah bersabda dalam satu perjalanan jihad, ikut riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata, inna bil madinati aqwaman ma sirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fih. Di sana ada kumpulan-kumpulan di Madinah, di mana saja kita berjalan, di mana lembah kita lalu, hati-hati mereka bersama dengan kita. Sahabat tanya, bila Madinah Rasulullah, mereka duduk Madinah. Nabi kata, ya na'am, habasahumul uzur. Ditahan oleh keuzuran. Ditahan oleh keuzuran. Mereka dapat pahala berdoa kepada mereka yang berjihad. Sambil kelebihan juga. Kecuali mereka yang tidak uzur, tak berjihad. Itu lain ceritanya. Mereka tidak mendapat kelebihan ini. Allah bin Mubarak radhiyallahu anhu pernah menulis surat berakan dia Al-Fudail bin Iyad, seorang ahli tasawuf yang terkenal. Allah bin Mubarak ni ialah seorang alim dalam ilmu hadis, tasawuf juga. Kawan dia Fudail bin Iyad duduk di Mekah, dia tulis surat pada Fudail bin Iyad. Surat yang bentuk syair. Syair bentuk terbunyi, wahai sahabatku yang sedang beribadat di Mekah, ketahuilah kamu bermain saja dengan ibadat. Kalau sekiranya pipimu dibasahi air mata menangis dengan khusyuk, ketahuilah bahawa badan kami belum merah darah di medan perjuangan. Kalau sekiranya kenderaan kamu penat waktu pagi pergi ke mana-mana, kuda kami penat di medan perang untuk berjuang. Bila dia baca syair ni, Fudail bin Iyad menangis. Betul. Yang sahabat tu kata ini betul. Lalu, dia tanya orang yang bawa surat tu, mau minat dah ilmu hadis? Minat, tulis. Aku terima hadis ni daripada orang ni daripada Nabi SAW. Nabi kata, kamu tidak akan dapat kelebihan. Mereka yang keluar berjihad, selagi dia keluar, lama mana dia keluar, berapa bulan dia keluar berapa minggu, kamu tak boleh dapat kelebihan kecuali kamu tak tidur, sembahyang sama. Kamu puasa tak berbuka, tak buka sepanjang masa. Kamu sanggup buat begitu? Tak sanggup buat. Kalau boleh buat begitu, barulah boleh dapat pahala sama dengan dia. Ini kelebihan mereka yang keluar berjihad untuk menegakkan ajaran Allah. Fadilatnya sangat besar. Satu sumbangan yang dia beri diganda dengan 700 kali ganda. Berbeza dengan sedekah biasa 10 kali ganda. Belanja perjuangan 700 kali ganda. Tuhan gandakan. Itu kelebihannya.
Tak boleh dicapai mereka yang berjuang juga. Kecuali oleh darari mereka yang uzur. Yang uzur dimaafkan oleh Allah SWT. Kalau tak uzur, Tuhan beri mereka yang berjihad ni beberapa darjat yang tinggi. Nak tahu darjat ni, tinggi dia antara langit dan bumi. Satu darjat itu, jauhnya. Antara langit dan bumi. Yang disebut dalam satu hadis, Man rama bisamin falahu ajruhu darajah. Barang siapa yang melontar dengan panah. Sekarang ni menembaklah. Dalam perjuangan. Dia beri kepada satu darjah. Sahabat tanya, darjah tu jauh mana? Nabi kata, darjah tu bukanlah mulakah benda rumah makmum. Jarak darjah itu 100 tahun. 100 tahun jarak kelebihan mereka yang melontar peluru dalam perjuangan. Dengan mereka yang duduk saja, dia beri kelebihan berkali-kali ganda. Kerana mereka menegakkan Islam ini tak tahu bila menang. Tak tahu. Allah Ta'ala janji saja menang. Belanja bukan boleh utuh macam menega. Habis saja. Tak tahu. Macam mana? Tunggulah. Tunggu hari akhirat. Karena itulah Tuhan jadikan semangat perjuangan, pengorbanan perjuangan dengan harta dan jiwa raga berlipat kali ganda lebih daripada yang lain. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tiap-tiap mereka yang beriman, dia beri pahala dan kelebihan oleh Allah. Allah Ta'ala lebih pahala mereka. Kalau orang tu Islam, dapat pahala belaka. Tetapi, وَفَضَّلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah Ta'ala lebihkan mereka yang berjihad lebih daripada mereka yang duduk. Pahala yang sangat besar. Darajatin minhu maghfiratan wa rahmah. Beberapa darjat daripada Allah. Keampunan dan rahmat. Bahkan Allahu ghafurur rahimah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Lagi Maha Penyayang. Di mana pahalanya sangat besar. Rahmat dan keampunan daripada Allah. Ini kelebihan. Kerana mereka yang menegakkan Islam itu untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan orang ramai. Sanggup mengorbankan diri dia sendiri. Dengan sebab dia, orang ramai jadi selamat. Orang yang selamat tu, selamatlah dia dapat pahala. Yang berjuang menyelamatkan orang tu dapat pahala. Dia boleh, anak cucu pula, yang beriman dapat pahala pada mereka yang berjuang itu. Dia ajak orang lain pada Islam dapat pahala dengan sebab perjuangan dia itu. Walaupun dengan perjuangan kita, hanya seorang saja dapat kita selamatkan akidah dia. Pahalanya sangat besar. Nabi kata, khairun min humrin na'am. Lebih besar daripada kelebihan kenderaan yang paling mahal harganya. Kenderaan apa paling mahal harganya? Berapa juta? Sebuah kenderaan paling mahal harganya. Di mana kelebihan kita berjuang menyelamatkan orang kepada Islam lebih mahal daripada segala-galanya. Kerana pahalanya berterusan, pahalanya berpanjangan sehingga kita meninggal dunia. Itu kelebihannya. Bahkan Allahu ghafurur rahimah, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.